Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai pada 4 hari bulan Dzulhijjah setelah mereka bertawaf di Baitullah dan bersa'i di Safa dan Marwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha umratan, jadikannya umrah, kecuali orang yang ada bersamanya hadyu, binatang kurban. Bila tiba hari tarwiyah, mereka berihlal haji, dan bila tiba hari nahar, mereka datang lalu bertawaf di Baitullah, tetapi mereka tidak bertawaf, yakni bersa'i di antara Safa dan Marwah. Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya daripada Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya telah berihlal haji. Tidak ada pada sesiapa pun pada hari itu binatang kurban kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Talha. Ali radhiyallahu anhu datang dari Yaman, bersamanya ada binatang kurban. Dia berkata, saya berihlal dengan apa yang diihlalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh para sahabatnya menjadikan hajinya, yakni menukar hajinya kepada umrah. Mereka bertawaf, kemudian menggunting rambut, wa yahillu, dan halal, kecuali orang yang ada bersamanya binatang kurban. Faqalu, ketika itu mereka berkata, adakah kita akan berangkat ke Mina dalam keadaan zakar kita menitiskan, yakni air mani? Perkara itu sampai kepada Rasulullah ataupun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, kalau aku mengetahui perkara akan datang seperti aku mengetahui apa yang telah berlalu, niscaya aku tidak membawa binatang kurban bersama, dan jika tidak kerana ada bersamaku binatang kurban, niscaya aku membuka ihram, aku halal membuka ihram. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibn Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, ini adalah umrah yang kita nikmatinya. Sesiapa yang tidak ada bersamanya binatang kurban, hendaklah dia halal sepenuhnya. Umrah telah pun masuk ke dalam haji hingga ke hari kiamat. Kata Abu Daud, ini mungkar, sebenarnya ia adalah kata-kata Ibnu Abbas. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, apabila seseorang berihlal haji kemudian dia pergi ke Mekah lalu bertawaf di Baitullah dan di antara Safa dan Marwah, maka halallah dia, dan kerjanya itu, amalannya itu adalah umrah. Qala Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj daripada Atha. Rawah hadis ini diriwayatkan, yakni dengan tambahan ini, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dengan berihlal haji semata-mata, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya, menukarnya menjadi umrah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berihlal haji. Bila dia sampai, yang dia di Mekah, dia bertawaf di Baitullah dan di antara Safa dan Marwah. Ibnu Syawkar berkata, walam yuqassir, beliau tidak menggunting rambut dan tidak juga halal, yakni membuka ihramnya kerana binatang kurban yang ada bersamanya. Beliau telah menyuruh orang yang tidak membawa binatang kurban supaya bertawaf dan bersa'i dan menggunting rambut, kemudian membuka ihram. Zad Ibnu Mani', Ibnu Mani' menambah dalam riwayatnya, ataupun mencukur kemudian halal. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab bahawa ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berjumpa dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, lalu dia bersaksi di hadapannya bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakit yang membawa beliau mati. Beliau melarang daripada umrah sebelum haji.
Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Khaywan bin Khaldah dari kalangan orang yang mengaji dengan Abi Musa al-Asy'ari, penduduk Basrah, bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan berkata kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada sekian dan daripada menaiki julud an-numur, kulit harimau. Qalu, mereka menjawab, ya. Qala fata'lamun, kalau begitu kamu mengetahui juga bahawa beliau melarang daripada mengerjakan haji dan umrah serentak. Faqalu, mereka berkata, adapun yang ini kami tak tahu. Faqala, Muawiyah berkata, ama, ketahuilah, sesungguhnya yang ini juga termasuk di antara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu telah terlupa. Kita tengok semula. Tadi ini semua ni termasuk dalam ifradul hajj, haji ifrad lagi. Hak mula-mula malam ni iaitu riwayat daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya qadima, datang, sampai, boleh belaka di sini maksudnya sampai, tiba, sampai ke Mekah, li arba'in khalawna min Dzulhijjah, pada 4 hari bulan Dzulhijjah. Dia itu kaedah dia, salah satu cara dia nak cerita 4 hari bulan tu, dia sebut gitu, 4 arba'in, dia mengambil kira malam, sebab hari dalam kira-kira bulan Qamariyah ni dia bermula dengan malam. Arba'in layal, sebab isim adat tu kan kalau muzakkar menunjukkan ma'dud dia tu muannas. Arba'in layal. Kalau hari dia kena kata arba'ata ayyam. Adat itu muannas, ma'dudnya muzakkar, arba'ata ayyam. Ni dah arba'in, kita faham dengan sendiri dah. Kalau orang mengaji nahwu ni dengan sendiri dah faham. Arba'in takdirnya mudhafun ilaih dia, arba'in layalin yang merupakan ma'dud dia muannas. Sebab itu adat dia tu muzakkar, 4. Tapi itu tidak ada maksud semua tu kepada orang yang mengaji saja, dia faham lah kaitan tu. Hak maksud dia untuk umumnya 4 hari bulan. Tapi kalau nak kira asal dia ni 4 telah berlalu khalawna, telah berlalu daripada bulan Zulhijjah. Yang ni bulan Zulhijjah masuk tu 4 malam, selepas masuk bulan Zulhijjah 4 hari bulan lah. Itu je maksud dia tu, 4 hari bulan Zulhijjah. Tapi cara dia tu kalau bahasa lain tidak gitu, cara takbir dia tu 4 hari bulan Zulhijjah. Bila mereka bertawaf di Baitillah dan di Safa dan Marwah, sama seperti sebelum pada ni sudah bicara tu, maksudnya di Safa dan Marwah bukan tawaf, itu sa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ij'aluha umratan. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di situ atau sebelum daripada tu lagi? Ini termasuk dalam riwayat yang mukhtasar, ringkas, yang mungkin mengelirukan. Seseolahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ni selepas mereka selesai tawaf dulu, sa'i dulu, barulah kata. Padahalnya dalam riwayat yang lain yang lebih terangnya, dia kata tu ketika disarif lagi, sebelum masuk Mekah, sebelum buat semua ni lagi, situ ketika dia kata, atau sebelum pada tu lagi, kalau dia suruh tukar tu. Tapi di sini boleh mengelirukan.
Kalau kita tengok, kalau kita tidak tengok riwayat yang lain, nampak macam sini baru suruh tukar, padahal sebelum pada tu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, orang hak mana-mana tak ada binatang kurban bersamanya, hak tidak bawa binatang kurban, tukarlah haji dia tu kepada umrah. Sama ada dia telah berniat sebagai mufrid, dia telah berniat nak melakukan haji ifrad, ataupun nak melakukan haji qarin. Sebelum pada tu katakanlah dia telah berniat nak buat haji qiran. Kalau dia tidak bawa binatang kurban, Nabi suruh tukar. Begitu juga kalau dia telah berniat asal-asalnya mula-mula tu pakai ihram tu nak buat haji ifrad, Nabi SAW suruh tukar juga kalau dia tidak bawa binatang kurban. Tapi kalau bawa, itulah tak ada. Dalam riwayat selepas pada ni, adanya bawa binatang kurban je 2 orang, Nabi SAW dengan Talhah saja. Artinya hak lain-lain tu disuruh tukar belaka. Suruh tukar. Suruh tukar tu seperti sudah kita sebut dah sebelum pada ni, memanglah maksud dia tu iaitu Nabi SAW nak mengikis saki-baki fahaman jahiliah. Itu yang maksud. Fasakh haji kepada umrah. Asalnya buat haji, nak haji qiran ke, haji ifrad ke, fasakh haji, batalkan haji itu untuk buat umrah. Dan baru ni minggu lepas kita sudah jumpa dah dalam syarah pun dia sebut ini khusus dengan mereka pada tahun itu sahaja, fasahkan haji kepada umrah. Mengikut jumhur ulama, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, apa pun lagu tu. Lepas pada tu itu orang panggil fasahkan haji kepada umrah. Adapun buat umrah sebelum mengerjakan haji, buat umrah dengan tersendiri, suku siap buat tu, lepas tu buat haji pula. Itu haji tamattu'. Hak tu tidak khusus. Baru ni kan Suraqah bin Malik kata, "Ali'amina hadha am lil abad?" Lagu ni "Ara'aita mut'atana hadhihi ali'amina hadha am lil abad?" Untuk tahun kita ni saja ke untuk selama-lamanya? Jadi ulama kata hak faskhul hajj ila al-umrah, hak tu khusus dengan sahabat pada tahun. Adapun buat haji tamattu' dalam bulan haji, buat haji tamattu' tu itu tidak khusus dengan tahun tu. Sama-sama sampai kiamat. Sampai kiamat, seperti dalam hadis kemudian yang kita sudah terjemah dah saat ni tu. Hak tu boleh buat sampai bila-bila. Falamma kana yaumut tarwiyah, bila tiba hari tarwiyah, mereka berihlal pula haji, pakai ihram lain pula. Hak mana-mana buka ihram dah tu, yang ni orang-orang yang bertamattu' lah, melakukan haji tamattu', supaya hak Nabi suruh tu ditukar haji kepada umrah. Buat umrah setelah selesai buka ihram. Buka ihram tu senang-senang lah dia, bersenang-senang dia, bebas dia. Bila tiba hari tarwiyah, iaitu hari yang ke-8 Zulhijjah, mereka ihlal haji pula, pakai ihram semula, dengan niat nak buat haji pula. Pada hari nahar, yakni hari yang ke-10. Nahar itu hari leher, tekok, hari tekok, asal nahar, tekok unta tu orang panggil nahar. Sebabnya orang sembelih unta di sini ni nahar. Ni nahar ni bahagian bawah leher, nahar. Bila tiba hari nahar, yakni hari orang sembelih, hari orang kurban, hari raya lah, hari yang ke-10 Zulhijjah. Itu maksudnya hari nahar, hari orang sembelih unta. Padahal sembelih lembu dan lain-lain pun boleh, ada juga, tapi kebanyakan binatang yang disembelih yang ada pada mereka ialah unta. Jadi dengan sebab itu disebut hari nahar, hari raya, iaitu hari yang ke-10 Zulhijjah. Mereka datang pula lalu bertawaf di Baitullah, tawaf pula. Walam yatufu baina as-Safa wal Marwah. Kali ini mereka tidak lagi bersa'i di antara Safa dan Marwah.
Ni orang yang melakukan haji tamattu', bila dia selesai buat umrah, tawaf dah. Dan sa'i dah. Lepas tu hari tarwiyah pakai ihram semula, niat haji. Niat haji bila sudah semua tu, mari tawaf tapi tidak sa'i dah. Itu maksud dia sini. Tidak sa'i dah. Tak ada dah sa'i tu. Kepada orang yang melakukan haji ifrad dan haji qiran mengikut mazhab Malik dan Syafi'i, memang tak perlu dah tawaf, hanya sekali saja. Tawaf hanya sekali saja. Begitu sa'i ni. Tapi bagi mazhab Hanafi, dia kata tidak, kena tawaf 2 kali mestilah, dan sa'i 2 kali. Kepada mereka, hak ni jadi masalah lah hadis ni. Hak kata tawaf dan sa'i 2 kali. Sebab di sini dia sebut memang tawaf tu ada, tawaf di Baitullah tu ada, tapi sa'i tu tidak ada. Artinya sa'i hanya sekali sajalah mereka buat. Mereka ni siapa? Mereka ni siapa? Tentulah orang yang melakukan haji tamattu'. Dan orang yang melakukan haji qiran pun begitu juga. Bagi mazhab Hanafi, dia kena 2 kali. Di sini muskil, sebab nampak ada percanggahan dengan setengah-setengah hadis yang lain. Misalnya di sini kalau kita nak tengok dalam kitab Badrul Majhud ni, boleh tengok pada muka surat 398, syarah bawah, walam yatufu baina Safa wal Marwah. Mereka tidak bertawaf di antara Safa dan Marwah, yang ini tidak bersa'i. Qauluhu, kata dia, lam yatufu baina Safa wal Marwah muskil. Ini muskil. Wa mukhalif, dan bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab firman Allah, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Itu bukan untuk orang yang duduk di Masjidil Haram, yang di kawasan itulah. Hadis Ibnu Abbas apabila ditanya tentang mut'ah haji, dia kata Muhajirin dan Ansar, begitu juga isteri-isteri Nabi SAW dalam haji wada' telah berihlal. Kami juga berihlal, kata dia, kata Ibnu Abbas. Bila kami sampai di Mekah, Rasulullah SAW kata, kami sampai di Mekah ni kita kena takwil juga, hampir sampai di Mekah. Bukan sampai di Mekah dah, sebab ada banyak riwayat yang menyebutkan tak sampai Mekah lagi, Nabi suruh tukar dah. Bila kami sampai di Mekah, hampir sampai di Mekah, Nabi Rasulullah SAW kata, tukarlah ihlal kamu untuk mengerjakan haji itu dengan umrah, kecuali orang yang bawa binatang kurban. Kami pun bertawaf, ini kata Ibn Abbas, kami pun bertawaf di Baitillah dan di Safa dan Marwah, yang ini sa'i lah. Kami mendatangi isteri-isteri dan memakai pakaian yang tidak boleh orang ihram pakailah, boleh pakailah lepas pada tu. Waqala, dan dia kata, orang yang bawa binatang kurban, fa innahu la yahillu lahu, dia tidak boleh buka ihram dia, tidak halal sehinggalah binatang kurban dia sampai ke tempatnya. Yang ni sehingga selesai buat hijrah haji lah, sehingga selesai buat hijrah haji. Sebelum pada tu tak boleh. Lepas tu dia menyuruh kami pada petang hari tarwiyah, yang ni hari yang ke-8 tu, supaya kami berihlal haji. Bila kami selesai mengerjakan manasik itu, jikna, manasik haji itulah, kami pun datang, kami bertawaf di Baitullah dan ni benar, di Safa dan Marwah, tawaf pula. Ni. Jadi riwayat dalam Abu Dawud ini nampaknya bercanggah dengan riwayat Bukhari. Sebab dalam riwayat Bukhari ni, bila kami selesai mengerjakan ibadat haji itu, kami datang lalu bertawaf di Baitullah dan bersa'i di Safa dan Marwah.
telah sempurnalah haji kami, dan kami kena mengorbankan binatang mengikut firman Allah Subhanahu wa taala, famastaysara minal hadi. Famastaysara minal hadi, dia kena mengorbankan binatang korban yang termudah untuknya. Al-hadis dan seterusnya hadis. Jelas dalam hadis ini menunjukkan selepas daripada buat kerja haji itu, mari tawaf dan bersa'i pula. Sedangkan hadis ini kata mereka tidak bertawaf, tidak bersa'i di antara Safa dan Marwah. Tidak. Ini bercanggah. Baiklah, kita pergi lagi tengok. Dan ini juga bercanggah dengan pendapat sekalian a'immah ummah, imam-imam besar. Kerana mutamatti', orang yang melakukan haji tamattu', bila dia tawaf selesai, tawaf ifadah yang merupakan rukun haji itu, dia wajib bersa'i pula. Sekali lagi wajib. Waqad sa'a fi umratihi ba'da tawafiha sa'yan awalan, dia sudah tawaf dah, sa'i dah sebelum pada tu untuk umrah dia. Wa hadha, kata dia, amrun muttafaqun alaih, kecuali orang yang ganjil lah, yang tidak diambil kira khilafnya itu, fala mahisa minhu, tak boleh gilah, kata dia, kecuali kalau kita kata ini termasuk dalam waham ba'dhir ruwah, setengah-setengah perawi telah waham di sini, dia keliru, dia tidak sebut sa'i, sepatutnya ada. Apabila bercanggah dari riwayat Bukhari dengan ni, kita kena utamakan riwayat Bukhari tu mengikut kaedahnya. Hak ni mana ni kita kata waham, itu satu. Ataupun yu'awwalu bita'wilin fihi ta'assuf, ataupun kena takwil, kata dia. Takwil, takwilan yang pertama, dia marilah. Lepas tu takwilan yang kedua, takwilan yang ketiga, takwilan yang keempat, mari takwilan. Kena takwil. Kalau kita tidak nak kata ini termasuk dalam waham perawi, kita kena takwil. Walaupun dalam takwilan tu nampak agak jauh, tak munasabah, tapi kena takwil, tak dapat tidak. Dan akhir sekali, Syekh Khalil Ahmad ni dia kata, semua takwilan-takwilan ini adalah muta'assifah, agak jauh, agak mengada-ngada, tidak segera masuk dalam fikiran, tidak terlintas, cepatlah mari terlintas, mari dalam fikiran, tidak ni takwilan ini. Kepada orang yang mengatakan kena dua, kepada orang yang mengatakan tak perlu dah, tak ada gapo. Antaranya kalau dia takwil ni, ke apa dia? Dia kata takwilan yang pertama, hak ni kata-kata ini tidak ada kena mengena dengan orang yang melakukan tamattu, yang telah halal selepas daripada mengerjakan amalan-amalan umrahnya. Bahkan ini ada kaitan dengan qarin di antara mereka, iaitu qarin itu hak mana? Yang ada binatang kurban bersamanya. Mereka akan melakukan qarin tu, orang yang melakukan haji qirah lah, yang ada binatang kurban serupa dengan Nabi SAW, serupa dengan Talhah. Mereka setelah mengerjakan umrah terlebih dahulu, lepas pada tu tawaf qudum dan bersa'i kerananya. Kemudian selepas daripada haji, mereka bertawaf di Baitullah, tawaf ziarah. Mereka ni tak perlu dah tawaf di antara, yang ni bersa'i lah, tawaf dia panggil, bersa'i di antara Safa dan Marwah, kerana sa'i di antara Safa dan Marwah telah mereka tunaikan pada ketika tawaf qudum terlebih dahulu. Tawaf qudum, bila selesai buat
apa nama ni, umrah tu, ujung tu tawaf, lepas tu sa'i. Sa'i tu sudah buat dah situ. Itu tak perlu dah kepada mereka. Itu satu takwilan. Takwilan yang kedua, apa dia? Iaitu dikatakan makna qaulihi, kata ni lam yatufu baina safa wal marwah ni, wa lam yatufu ay lam yadhkur ar-rawi tawafahum baina safa wal marwah. Maksudnya perawi tidak menyebutkan tawaf di antara Safa dan Marwah sebagaimana yang tersebut di dalam hadis al-muttafaq alaih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata kepada dia, fatafa alladhina kanu ahallu bil umrah wa baina as-safa wal marwah thumma hallu thumma tafu tawafan akhar ba'da an raja'u min minan li hajjihim. Ini Aisyah sebut, orang-orang yang berihlal umrah bertawaf, bertawaf dan bersa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian mereka buka ihram tu lah. Kemudian mereka bertawaf pula selepas pulang daripada Mina untuk haji mereka. Sebagaimana dalam hadis ini tidak ada sebut tawaf baina Safa wal Marwah, begitu juga dikatakan pada hadis ni, iaitu perawi tidak sebut tawaf baina Safa wal Marwah. Dalam hadis Aisyah pun tak ada sebut juga, sini pun lagu tu juga. Bahkan dia ikhtisar, hanya menyebutkan tawaf bil bait sahaja. Ini termasuk dalam takwilan, termasuk dalam takwilan berlakon. Dan seterusnya lah. Ataupun kalau tak saya takwil, ikut orang-orang yang mengatakan qarin dia perlu tawaf sekali sahaja. Tawaf sekali sahaja. Kalau tawaf sekali itu sudah cukup dah, sudah memadai dah. Begitu juga mufrid, jadi orang yang melakukan haji ifrad. Kecualilah kalau mereka belum lagi bersa'i. Qarin dan mufrid itu belum lagi bersa'i, belum lagi bersa'i. Maka pada ketika itu dia kena sa'i lah. Apabila selesai buat kerja haji itu, tawaf tu, dia kena sa'i lah. Itu mestilah. Kalau dia sudah sa'i dah, tak perlu dah. Itu maksud di sini. Tak perlu takwil-takwil lah kalau kita terima hak tu. Hak kita kata saat ni jadi masalah tu kepada orang yang kata mesti kena tawaf dan sa'i 2 kali. Itu kepada mereka yang jadi masalahnya. Dan siapa mereka itu? Orang-orang mazhab Hanafi. Syarih ni dia mazhab Hanafi, jadi dia kena itulah, kalau tidak lah ke mana? Itulah benarnya. Tak apalah, kita pergi lagi. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan sahabat-sahabatnya ihlal haji. Seperti kita sudah bicara sebelum pada ni, bahawa kebanyakan ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam qarin, melakukan haji qiran. Termasuk Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji ifrad, lepas tu dia kata qiran. Tak apa, qiran. Ataupun dalam mazhab Hanafi memang daripada awal lagi dia kata qiran. Ada juga yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji ifrad. Dia faham mana? Dia faham daripada hadis-hadis ni. Ihlal dia sendiri dengan sahabat-sahabat ihlal haji. Ihlal haji. Bila ihlal haji saja menunjukkan haji ifrad. Sebab ini bab ifrad, haji ifrad. Dalil-dalil tentang haji ifrad sebanyak mana ada, dia akan marilah. Hak dia nak mari tu. Lepas pada ni dia nak mari pula hak qiran. Ni hak ifrad dulu. Kalau kita nak kata ini menunjukkan Imam Abu Daud dia setuju ifrad itu hak lebih utama, ataupun dia berpendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu melakukan haji ifrad, sebab tu dia mulakan bab ni dengan bab ifrad. Tak kena kalau kata gitu. Kalau kita mengambil kira Abu Daud ni bermazhab Hanbali, dia tidak kata afdal itu haji ifrad.
haji tamattu'. Dan tidak menjadi syarat dalam kitab Abu Daud ni, hak dia sebut dulu itu berarti mazhab dia. Tidak gitu. Ada kalanya hak dia sebut kemudian itu mazhab dia. Kita tak boleh buat kesimpulan lagi. Dia tu sendiri lagu mana. Kalau mengambil kira dia ni banyak pendapat dia dalam Abu Daud ni serupa dengan mazhab Ahmad, atau kalau kita pergi lebih jauh lagi, kita kata memang dia bermazhab Ahmad, maka dalam mazhab Ahmad hak paling afdal bukan haji ifrad, haji tamattu'. Jadi semata-mata buat ini dari segi tertib yang dipilihnya gitu sajalah, tidak memberi arti mazhab dia, tidak. Tapi bagi orang yang mengatakan Nabi SAW melakukan haji ifrad, inilah dalil dia. Orang yang mengatakan lagu lain, dia takwil lah hadis ni. Dia kata ni orang yang mengatakan Nabi SAW melakukan haji ifrad, dari segi dia dengar Nabi SAW ihlal, dia kata labbaika bihajjatin. Tu hajjatin, dia dengar hal tu saja. Sedangkan banyak lagi riwayat yang lain yang menyebutkan Nabi SAW sebut juga bukan haji saja, umrah dia sebut, labbaika bihajjatin wa umratin. Tu nak lagu mana? Tu tentu dah dalam peristiwa ni juga. Hak tu lagu mana? Baru dia boleh kata gitu kalau dia melakukan haji tamattu' ataupun haji qiran. Orang melakukan haji ifrad dia tak boleh kata lagu tu. Ni ada kata lagu mana? Situlah orang yang mengatakan Nabi SAW melakukan haji qiran, dia kata tu dalil. Tapi orang yang melakukan haji qiran, dia boleh kata labbaika bihajjatin saja. Lepas tu dia kata pula labbaika bi umratin. Lepas tu dia kata pula labbaika bihajjatin wa umratin. Ikut dia boleh. Tapi kalau orang yang melakukan haji ifrad tak boleh kata lagu. Dia kata sah, boleh. Labbaika bihajjatin saja. Tu saja. Bermakna kita kena tolak sekian banyak hadis-hadis yang lain, pakai hak ni saja. Tak molek tu kata dia lagu tu, tak molek. Itu yang jadi khilaf tu. Hak nu kata bila kita terima Nabi SAW ada kata dua, bihajjatin wa umratin gitu, tentu dah dia ni sama ada tamattu', melakukan haji tamattu', mutamatti' dia ni ataupun qarin, mutamatti' ataupun qarin. Tapi kebanyakan ulama mengatakan dia tidak melakukan haji tamattu'. Sebab kalau dia melakukan haji tamattu', dia buka ihram juga seperti orang lain. Orang yang mengatakan dia melakukan haji tamattu', dia kata dia tidak buka ihram seperti orang lain. Tu sebab dia bawa binatang kurban. Tu bukan dia tidak melakukan haji tamattu', sebab dia bawa binatang kurban sekali. Sebab tu dia tak boleh buka ihram. Tapi pada hakikatnya dia melakukan haji tamattu'. Itu orang masing-masing pendapat lah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan dia tidak melakukan haji tamattu'. Hak dia lakukan ialah qiran. Haji yang dia lakukan ialah haji qiran. Hak itulah. Dan qiran ini orang kata juga dengan makna dia yang umum, orang guna juga perkataan tamattu' untuk qiran. Tamattu' dengan makna yang khusus, dengan makna yang maklum, memanglah haji tamattu' itulah. Buat umrah dulu, lepas tu buka ihram, lepas tu buat haji pula, pakai ihram pula dengan niat haji, memanglah lagu tu. Tetapi dalam makna yang umumnya, haji qiran juga dinamakan tamattu'. Dinamakan tamattu' dari segi mana? Dari segi makna umum yang ada pada haji qiran tu. Sebab ada kemudahan. Sekali pergi dalam satu perjalanan tu buat kedua-duanya, ada kemudahan. Dari segi itu dikatakan tamattu' untuk qiran itu. Boleh juga. Kalau kata Nabi melakukan haji tamattu', sebenarnya qiran, tapi istilah mutaqaddimin dia guna perkataan tamattu' tu untuk qiran. Ada juga yang mengatakan haji qiran, bolehlah, tu tak jadi masalah lah kalau kata haji qiran. Kalau kata haji tamattu' pun dia boleh dikatakan kepada haji qiran juga. Sebab dari segi ada kemudahan. Walaupun kemudahan itu tidak setara haji tamattu' tu, tapi ada kemudahan lah.
Gitu. Inilah antara pegangan ke mana-mana pun kita nak sininya. Dia mari Imam Abu Daud pun tahu tu semua tu. Dia tahu. Nak ceritanya kepada orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji ifrat, mana dalil mereka? Antaranya ni. Sebab apa? Ahalla huwa wa ashabuhu bil haji. Tu je. Tak secaralah kamu nak bahas ke mana pun ikutlah tu. Situ dulu. Orang yang pegang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji ifrat, mana dalil dia? Antaranya ni lah. Sebab dia ihlal haji. Orang yang ihlal haji ni ifrat lah. Orang melakukan haji ifrat. Tidak ada pada sesiapa pun di kalangan mereka pada hari itu orang yang ada binatang kurban kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Talhah. Cuma ada hak bawa binatang kurban juga, tapi bukan daripada Madinah, dari lain ada. Tu dia nak ceritanya Ali mari daripada Yaman. Dia pun sama, dia pun ada juga, dia bawa binatang kurban juga. Dia pun kata tengah jalan, tengah jalan tu paling lewatnya bila sampai di miqat tu lah. Di situ dia kata bila sampai di miqat tu ahlal tu, aku berihlal dengan ihlal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu Nabi ihlal agama lagu mana, Nabi niat nak buat haji gapo, dia tak tahu. Tapi dia gantung, dia nak buat supaya Nabi buat lah. Dia nak buat supaya Nabi buat. Yang ni kalau Nabi tu mufrid, dia nak mufrid juga lah. Kalau Nabi tu qarin, dia nak qarin juga. Kalau Nabi tu mutamatti', dia nak sebagai mutamatti' juga. Gitulah kira-kiranya. Boleh lagu tu, boleh. Nabi SAW suruh sahabat-sahabat dia tukarkan kepada umrah, haji dia. Mana-mana dengan niat haji dulu, dia suruh tukar buat umrah. Suruh tukar buat umrah. Di mana mereka bertawaf. Bila selesai bila buat umrah tu akhirnya tawaf, lepas pada tu gunting, menggunting rambut. Suruh orang gunting, kau gunting sendiri, kau tak apa. Wa yahillu atau wa yuhillu boleh juga. Dan mereka halal buka ihram. Lepas pada tu buka gunting, bukan cukup gunting. Sebab apa? Sebab dia setelah selesai buat kerja haji tu, nak gunting pula sekurang-kurangnya, ataupun nak cukur. Kalau cukur dah, gap dia ada tak ada dah atas kepala tu. Sebab tu dia suruh gunting saja. Tidak habis lagi. Kecuali orang yang ada bersamanya binatang kurban, mereka pun kata anantaliqu ila minan wa dhukuruna taqtur. Adakah patut, adakah molek kita nak pergi ke Mina ni, nak pergi ke Mina, nak di Arafah, wukuf di Arafah dan sebagainya. Wa dhukuruna taqtur, dalam keadaan zakar kita, kemaluan kita menitis. Yang ni menitiskan air mani duk titik lagi. Mana terlalu rapat sangat dengan ibadat tu. Boleh jadi duduk ingat-ingat lagi benda-benda yang seumpama itu. Adakah molek? Dia berasa muskil lah, sebab Nabi SAW kata halal belaka. Halal lagu mana? Halal belaka tu boleh bersetubuh dengan isteri, boleh pakai air wangi, boleh pakai pakaian yang berjahit, tak leh sebelum pada tu, boleh berlaku. Dia kata titik sungguh ke, dalam keadaan titik sungguh ke. Ini termasuk dalam mubalaghah, bab mubalaghah fil khabar, berlebih-lebih dalam cerita, yang ni baru benar lah. Baru benar lah dengan perbuatan seperti itu. Jadi rasa ya ke lagu ni bahasa muskil. Sebabnya kira-kiranya manusia ni, orang ni, apabila dia sudah lama terpisah dengan sesuatu tu, baru dia kau tak ingat. Lama dah tak ingat kan. Tapi kalau baru, dia mungkin ingat. Bila ingat tu boleh jadi, kalau semaya lah,
tak berapa khusyuk kau gapo kau. Dari satu segi. Hak sahabat-sahabat duduk kata gini ni sapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun katalah. Dia kata, kalau aku tahu benda akan datang, supaya aku tahu barang hak lepas. Hak mana-mana dia tahu lah barang hak lepas, tidak semua juga tahu, tapi hak mana-mana tahu tu, tahu lagu tu hak akan datang. Aku tak bawa dah binatang kurban. Kalau tidak sabit ada binatang kurban ni sekali dengan aku buka dah ihram. Aku buka dah ihram. Aku halal dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Yakni bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjadi halangan. Kalau kita kata di satu pihak, oleh kerana dekat dengan amalan-amalan tadi, kita jadi tidak khusyuk. Itu dari satu sudut. Kalau kita fikir dari sudut yang lain, dengan sebab dekat je lah, jadi kita jadi boleh tumpu kepada ibadat tu, sebab kita puas hati dah, lega dah. Dengan sebab dekat tu lah, baru nak fikir gaponya, puas dah, bolehlah tumpu kepada ibadat tu. Dari satu segi pun. Kalau lama tak berjumpa dengan isteri gapo, bau busuk gapo, duk teringat tu, duk teringat. Tapi kalau baru setelah selesai, baru kita itu dari satu segi yang lain. Dia nampak, sahabat nampak dari satu segi saja. Sedangkan kalau kita tengok dari segi yang lain, dengan sebab baru itulah jadi kita boleh tumpunya, boleh khusyuknya. Kalau lama tu baru teringat. Ni kalau baru tak apa, dah puas selesai. Dari satu segi. Lepas tu nak ceritanya hak ni bukan sengaja. Yang pertama, yang keduanya nak ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat ni fasahkan haji kepada umrah. Bukan mana-mana dia pun tak tahu juga sebelum pada tu. Ketika turun daripada Madinah, dia tak tahu juga. Kira-kiranya nak buat kerja haji lah, nak pergi buat kerja haji, nak pergi buat umrah, boleh juga. Sebelum pada tu pun Nabi sudah beberapa kali dah pergi umrah, boleh juga. Tetapi dah umrah apa kali, dah haji dah sekali rabuk lagi. Selepas difardukan haji, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, tu tak ada buat lagi. Kira-kiranya ni tahun yang ke-10 dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun gemar suruh nak menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu. Bawalah sahabat-sahabat dia. Kira-kiranya kebanyakan mereka nak buat kerja haji, apalagi di musim haji. Dia ada kaitan dengan kepercayaan puak jahiliah Quraisy. Mereka mengatakan buat umrah pada musim haji tak molek, dosa besar. Dengan ada hanya hak tu, kau lah tak saya buat umrah tu, nak buat haji. Buat haji. Kita kata kebanyakannya buat haji lah, buat haji. Tak apalah. Walaupun ada juga dalam hadis-hadis mengatakan buat umrah, ada juga. Hak niat umrah daripada awal ada juga. Tapi kebanyakannya buat haji. Bila buat haji, kira-kiranya Nabi SAW tak ada kata apa. Sebab apa? Memanglah nak menjunjung perintah Allah tadi, nak buat haji. Sebab tak haji buat lagi. Pergi. Bila pergi, dia pun tak tahu. Hak ni Allah SWT rayak pula kepada Nabi, tukarkan haji itu kepada umrah. Niat haji dah, suruh tukar, buat umrah, niat umrah. Tengah-tengah jalan tu niat umrah, fasah haji kepada umrah. Nabi SAW sendiri pun tak tahu. Kalau maksudnya nak buat umrah tu nak buat haji tamattu', memang itulah yang dimaksudkan. Buat haji tamattu' sungguh lah. Bukan tamattu' dari segi lurah dengan arti haji qiran tu. Dah tamattu' sungguh. Memang itu maksudnya. Kalaulah Nabi SAW tahu gitu daripada awal lagi, kata dia tak bawa lah binatang kurban, sebab ini jadi penghalang untuk tamattu' tu, untuk buka ihram. Tapi dia tak tahu semua ni. Tak tahu. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ni setiap gerak-geri dia, setiap amalan dia, perbuatan dia, terutamanya dalam bab ibadat, di dalam bab agama ni, memang dengan panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekarang. Contohnya ni, bukan dia sendiri, dia tak tahu. Dia tidak jadi kurang
Sahabat-sahabat faham peranan kedudukan seorang Nabi, seorang Rasul ni lagu mana. Dia tidak pula kata, apa ya Rasul tak tahu. Berubah pula pendapat. Dulu kata lagu ni, lepas tu lagu ni pula. Dia tak ada muskil tu. Sebab mereka faham Nabi-Nabi ni dapat wahyu. Bila-bila masa dia boleh berubah. Mereka faham boleh. Tidak kata jadi ragu pula apa ya Nabi ni. Tadi kata lagu ni, lagu ni pula. Apa tak ayat dulu lagi. Dah kalau dia Nabi, mesti dia tahu daripada dulu. Tidak, tak begitu. Faham boleh. Itu perkara yang kedua. Perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, gapo dia? Yang kita faham. Hak ni hak suruh tukar haji kepada umrah. Lepas tu buat umrah gini. Orang yang bawa binatang hadiu tak boleh nak buat nak halal di tengah tu. Nak buka ihram tengah. Hak ni tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran. Hak adanya tidak lagu tu. Perintah lagu ni tak ada. Nabi SAW dapat tahu mana, kok mana. Kalau sumpah puak-puak anti hadis tu kata dia wahyu ni hanya Quran tu saja. Wahyu hak kita kena ikutnya wahyu dalam bentuk Quran kepada Nabi SAW. Cerita ni hak ni tak ada ni dalam Quran. Lepas tu yang ikut gitu semua tu Nabi suruh tu, kira-kiranya hak ni dia tidak tahu. Pasti dia tahu tu dari mana. Allah lah rakyat. Rakyat tu melalui saluran apa? Orang panggil saluran apa? Wahyu lah. Wahyu juga. Ini menunjukkan bahawa wahyu ni bukan Quran saja. Tak betul lah hak anti hadis tu kata Quran saja. Tak betul. Banyak misalnya hak ni. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Bukan hadis saja. Banyak lagi. Tak ada dalam Quran. Tapi hadis suruh gini. Suruh ke mana? Saluran apa? Wahyu lah juga. Wahyu juga. Hak tu lah orang panggil hadis tu. Hak dia sebut ni wahyu dah lah ni. Wahyu dah. Hak dia sebut. Dia kata kalau aku tidak bawa gini, ni dia bawa. Kalau aku tidak bawa, aku akan halal sepuluh kamu. Aku akan buka ihram sepuluh kamu. Dan menikmati apa yang kamu boleh nikmati. Tapi tak ada arah. Dia tak tahu. Ini wahyu dah lah. Sebab wahyu Quran itu dia melalui Jibril. Melalui Jibril. Hak tidak melalui Jibril, ada dua lagi. Illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya biidnihi ma yasha. Ni kalau nak berhubung dengan Allah tak ada jalan lain disebutkan dalam Quran, melainkan dalam bentuk wahyu. Aw min wara'i hijab, dua. Aw yursila rasulan fayuhiya biidnihi ma yasha. Yang ketiganya dengan cara Allah utusan dia malaikat Jibril itulah. Lalu Jibril itu sampaikan wahyu kepadanya. Fayuhiya, dia wahyukan. Wahyu juga tu Quran tu. Hak melalui Jibril. Semua Quran tu melalui Jibril. Hak dua lagi tu duduk mana? Hak mana hak dua lagi? Tuhan berhubung dengan Nabi dia. Tahu mana? Duduk mana? Mana contoh dia? Kalau kita kata Quran saja, contohnya banyak. Antaranya ni lah. Sebab itu hadis itu pun wahyu juga. Hadis itu pun wahyu juga. Cuma tidak wahyu melalui Jibril. Tu. Tidak wahyu melalui Jibril. Wahyu juga. Dengan sebab itu ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu merangkumi semua. Bukan hak Quran saja. Hak dia kecek tu wahyu belaka. Dalam Quran ada sebut. Hak ni pun dia kecek lah ni. Dia royak lah ni. Hak yang tiqu lah ni. Dia yang tiqu. Semuanya wahyu. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini apa ni? Isbat selepas nafi. Isbat selepas nafi. Dia serupa dengan nakirah fi siyaqin nafi juga. Dengan makna semuanya itu wahyu belaka. Kalau ada wahyu semata-mata. Hak dia kecek.
Jadi wahyu lah. Jadi wahyu ni malah melalui Jibril ke? Tidak. Dah tidak. Hak lain itulah hak dia sebut illa wahyan. Itu satu bentuknya lain. Hak bukan melalui Rasul, dia sebut Rasul Jibril. Ini beberapa perkara yang kita faham daripada hadis ni. Yang ketiga, yang keempatnya, Nabi SAW ni dia tidak tahu. Mujurlah tempat kita ni tak ada penyakit ni. Kalau di Pakistan, orang banyaknya di Turki ke apa, pok-pok berilui. Dia kata Nabi ni tahu belaka. Nabi tahu belaka. Dalam akidah pok-pok dia aja hadir nazir. Dan Nabi tahu benda-benda gaib, tahu belaka. Dekat-dekat dengan Tuhan, kira-kira Tuhan. Tapi dia tak kata. Ada. Nabi ni bila-bila masa ada belaka. Dia duduk perhati, duduk tengok kita. Setiap masa, di mana-mana. Ni kepercayaan ni rusak akidah. Tak betul. Mujurlah tidak ada tempat kita. Hadis ini menolak pendapat mereka. Ini saat akhir ni. Dia kata hak Nabi tak tahu, hak kata gitu gini itu di peringkat permulaan. Ni tahun yang ke-10 dah, bila lagi nya? Masa mana hak tahu semua tu masa mana? Ni hadis ini menolak pendapat mereka. Dan dalam Quran pun sebut, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Royak kepada manusia ni. Kalau aku tahu perkara ghaib, tentu banyaklah benda-benda hak molek aku dapat. Ni dak. Banyak perkara juga yang terlepas yang tak tahu. Yang tak dapat. Banyak perkara. Kalau tahu perkara ghaib, luahlah makna perkara ghaib tu. Kalau kita kata ghaib tu termasuklah perkara yang Allah SWT sembunyikan kepada manusia sampai kepada masa yang dikehendakinya. Dia tahu elektrik ni, kuasa elektrik ni, nak dapat elektrik lagu mana. Boleh, ada elektrik zaman dia lagi lah. Tidak nanti zaman kita. Mungkin ada kebaikan kau untuk orang tu. Ada kipas jak zaman dia lagi lah. Ada kipas, ada lampu, ada kereta, semua ada lah. Sebab itu termasuk dalam khair. Orang kemudian zaman kita ni baru dapat. Ni tak dapat. Sebab dia tak tahu perkara ghaib, banyak kali. Hak tu, hak dunia, hak tidak dunia banyak lagi. Hak Tuhan tak boleh tahu ke dia tak tahu. Hak dia tahu ni sekadar yang Tuhan boleh tahu. Hak ni Tuhan boleh tahu, dia tahu. Tengok tengah jalan. Daripada dulu sebelum pada tu dia tak tahu. Orang yang mengatakan Nabi SAW ni serba tahu, dia telah beri sifat Allah Allamul Ghuyub, yang khusus dengan Allah kepada Nabi. Ini akidah yang tak betul. Tak boleh lagu ni. Jangan diterima, jangan dibawa mari hak lagu-lagu ni. Jangan buat mari. Tapi kadang-kadang benda-benda yang tak betul ni, yang salah ni, dia tidak mari atas nama tu. Kalau dia tahu, kita tahu dah nama tu, dia tak akan mari atas nama tu. Dia mari senyap-senyap sikit-sikit gitulah. Tahu orang amal sudah rahmat amal. Itulah caranya. Jadi hadis-hadis ni perlu jadi panduan. Kalau dalam Quran tadi ada sebut Nabi tak tahu perkara ghaib. Ni dalam hadis serupa. Tanda hadis sahih dia serupa dengan Quran. Tak lari. Serupa. Dalam Quran, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Ni "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiyah." Atau "ma ahdaitu" di sini. Dalam riwayat yang lain "lama suqtul hadiyah." Ni "ma ahdaitu." Serupalah. Dia tak tahu. Dia tahu kerana Allah bagi tahu. Dengan sebab itu sahabat tak muskil. Kalau dia dakwa dia tahu belaka, mesti sahabat kata, lagu mana? Kamu kata kamu tahu, lepas tu lagu lain pula tukar jadi lagu lain pula. Mesti ada kemuskilan. Ni tak ada. Menunjukkan sahabat faham. Nabi ni dia tahu apabila Tuhan beri tahu. Sebab itu dia tak muskil. Kalau tidak, gagal dah lah. Ni tak ada gagal. Sebab dia tahu. Gitu setara tu kedudukan Nabi.
Tak apalah. Lepas tu dia sebut ini termasuk dalam mubalaghah dalam cerita. Tidak semestinya air mani tu duduk meniti. Tidak sampai gitu. Mandi ke apa siap. Dia nak ayatnya baru. Ni satu kaedah yang kena faham. Sebab dalam Bukhari dia sebut Nabi SAW telanjang. Telanjang sungguh ke? Tidak pernah dilihat selepas tu beliau bertelanjang. Fabaru ia ba'da dhalika uryana. Selepas pada tu tidak lagi dia dilihat bertelanjang. Telanjang lagu mana? Telanjang bogel. Telanjang bogel kok. Kalau kita faham kaedah saat ni, mubalaghah fil khabar. Itu satu kaedah. Ni persumpah ni selesai. Bukan dia nak ayat telanjang tu nisbah kepada dia. Bukan telanjang sungguh. Sebab tu ada kebenarannya kepada orang yang mentakwilkan hadis tu. Dia kata bukan telanjang sungguh. Telanjang nisbah kepada dia. Nisbah kepada dia lagu mana? Sebab kita tak kisah, tak pakai baju pun. Tak pakai baju, pakai kain saja pun tak apa. Setengah-setengah negeri lagu tu telanjang dah. Lagu duduk dengan baju sama, nak pergi jamban, nak pergi mana pun baju sama. Buka sikit lah dia kata dedah aurat dah. Telanjang dah. Ini sampai sekarang pun orang guna lagu tu tak serupa tempat ni. Ataupun kepada Nabi SAW sebab dia terlalu jaga sangat. Jadi kalau terdedah sikit aurat ni, nampak pohon sikit, sudah dikatakan telanjang. Maksudnya terdedah aurat sikit, bukan aurat lagu mana maksudnya. Aurat tu ada pembahagiannya pula kan. Jadi inilah yang kita kena faham. Kadang-kadang perawi tu dia mubalaghah. Dia mubalaghah dalam cerita. Suppose sini mubalaghah dalam cerita. Tak apalah, dia sebut Sayyidina Ali gantungkan, orang panggil ta'liq. Ta'liq ihlal. Boleh ke ta'liq ihlal? Ta'liq ni gantungkan ihlal kita dengan ihlal orang lain. Kita tidak tentu. Kalau kita semayang tak boleh lagu tu. Kata ikut tu imam, tak. Kita ikut dia, tak boleh lagu tu. Kena tahu kita nak mayang kepada dia, ikut dia tu. Tapi kalau haji ni tak apa, boleh. Kita nak buat ni bergantung kepada dia. Nanti jumpa dengan dia, tanya dia buat ke mana lagu tu jadi tak apa. Walaupun telah melepasi miqat, telah melepasi miqat tak apa. Ini dia sebut dalam syarah tu muka surat 400. Qala Syaukani, selepas menyebutkan hadis Ali ini dan hadis Abu Musa al-Asy'ari, dia kata dua hadis ini menunjukkan harus ihram, pakai ihram dengan seperti ihram seseorang yang diketahuinya. Ya dia naklah orang-orang yang berkenaan. Adapun mutlak ihram alal ibham, ihram ni secara mubham, secara samar, itu harus juga. Lepas pada tu dia kena tukarlah, muhrim tu kena tukar kepada hak dia nak. Hak dia nak tu ikutlah lepas pada tu. Tak boleh berpanjangan. Tapi mula-mula tu tak apa, secara samar. Tapi kalau dia gantung dengan ihram, orang tu tu memang semua terima, tak apa, boleh berlaku. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali ni, dah ada hadis terang, tak ada siapa dia nak bahas dah lah, boleh lah. Hak saat ni ibham. Kalau ibham tidak seperti orang tertentu, dah sama nak buat kerja ibadat lah. Ibadat ibadat lah. Orang mari sini buat ibadat ke apa? Tak sebut umrah, haji, gitulah kira-kiranya. Tak tentu lah. Lepas tu haji tu haji gapo pula, tak tentu lagi. Cuma nak mari ibadat lah. Tak apa, boleh. Lepas pada tu kena tukar lah. Sebab Nabi SAW tak larang. Inilah pendapat jumhur ulama. Kata dia, inilah pendapat jumhur ulama. Tetapi mengikut ulama-ulama dalam mazhab Malik, kata dia tidak sah ihram alal ibham, tak boleh. Kalau sama lagu tu, tak tentu lagu tu, tak boleh.
Tapi kalau gantung dengan hak orang tertentu, tu tak apa, dia pun tak apa, sebab ada hadis dah. Ini juga pendapat kufiyin. Qala Ibnul Munayyir, Ibnul Munayyir berkata, wa ka'annahu madhhabul Bukhari. Ini macam hak ni macam mazhab Bukhari lagu tu. Tak boleh ibham lagu, kena tentu. Sebab apa? Sebab Bukhari isyarat dalam sahihnya pada ketika dia buat tajuk untuk dua hadis ini, bahawa ini khusus untuk zaman tu, khusus untuk zaman tu, supaya fasah haji kepada umrah khusus dengan sahabat pada masa tu, bukan untuk umum. Yang ni untuk umum tak boleh lah. Seseolahnya kata dia mazhab Bukhari ni serupa dengan hak dalam mazhab Malik tadi. Adapun sekarang hukum-hukum sudah jelas, dan sudah diketahui maratib hukum itu, tak boleh lah. Ini dia balik kepada kaedah usul. Adakah khitab Nabi SAW kepada satu orang atau satu kumpulan tertentu serupa dengan khitab dia untuk sekalian umat atau tidak? Tu usul pekah. Ada yang mengatakan kalau ni macam Sayyidina Ali, ada khusus dengan dia, berapa orang, adakah khusus dengan dia atau untuk semua? Ada yang mengatakan khusus, ada yang mengatakan umum. Kecuali kalau ada dalil bukan untuk umum, maka tidak untuk umum. Kalau selagi tak ada dalil, maka akan dipakai untuk umum. Itu khilaf situ. Orang yang pakai yang pertama, dia akan menganggap hadis Ali dan hadis Abi Musa ni sebagai syariat umum. Tidak boleh didakwa ini khusus dengan mereka kecuali kalau ada dalil. Dan orang yang berpendapat dengan pendapat yang kedua tu, orang kata khusus tu, dia kata ini hukum khusus dengan mereka berdua. Tetapi hak zahirnya, hak lebih kemahnya, iaitu yang pertama, umum. Nabi SAW kata kepada satu orang tu kira umum, orang lain pun lagu tu jugalah, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan khusus dengan dia. Intaha, habis itu. Hak dia nukil daripada Syaukani. Lepas tu dia omong lagi lah. Dalam kitab ni gini. Pendapat awak panjang lagi lah. Lebih kurang tadi. Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabatnya tukar kepada umrah. Fabalagha dhalika, cerita tu sampai kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW pun kata, law istaqbaltu min amri mastadbartu, seperti tadilah. Riwayat daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, ini umrah yang kita nikmati ini. Sesiapa yang ada padanya hadyu, tidak ada padanya hadyu, bersamanya hadyu binatang kurban, fal yahilla ataupun fal yuhilla al-hilla kullah, dia boleh halal sepenuhnya. Dia halal sepenuhnya. Umrah telah pun masuk ke dalam haji hingga ke hari kiamat. Qala Abu Dawud berkata, ini mungkar. Sebenarnya ini adalah kata-kata Ibnu Abbas. Ini mungkar. Ini sebenarnya kata-kata Ibnu Abbas. Tak apalah.
Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, apabila seseorang itu berihlal haji, kemudian dia pergi ke Mekah, dia tawaf di Baitullah dan Safa dan Marwah, dia sudah halal, dan apa yang dikerjakannya itu adalah umrah. Abu Daud berkata, Ibnu Jurayj meriwayatkan daripada Atha, sahabat-sahabat Nabi SAW berihlal haji sahaja. Nabi SAW tukar haji itu kepada umrah. Ini beberapa riwayat ini diambil daripada Ibnu Abbas. Seterusnya ni daripada Ibnu Abbas. Di sini ada beberapa perkara lah, ada mungkin keliru. Dengan sebab itu Imam Abu Daud kata hadis ini mungkar. Ini komen Abu Daud mengisyaratkan kepada mengikut dianya, ialah hadis ini adalah hadis yang mauquf, bukan marfu'. Sedangkan kalau kita tengok riwayat sini, Ibnu Abbas Ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kalau daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi, Nabi yang kata, bermakna hadis ini marfu'. Ini sebenarnya riwayat ini mungkar. Mungkar dari segi mana? Sepatutnya hadis ini mauquf pada Ibnu Abbas, tapi dikatakan Nabi yang kata. Sebenarnya ini kata-kata Ibnu Abbas. Lepas tu Ibnu Abbas kata ni tak betul kau. Soal betul tu soal lain. Betul Nabi SAW pun kata lagu tu juga. Tapi ni riwayat ni. Riwayat ini mauquf. Itu komen Abu Daud, bukan marfu'. Kata marfu' itu mungkar. Ini umrah yang kita nikmati ini pada musim haji ini. Sebab sebelum pada tu orang tak buat begitu lah. Buat umrah bukan pada musim haji, tak apalah orang kafir pun. Buat umrah pada musim haji ni, ni yang kita nikmati, kemudahan yang kita dapat. Orang yang tidak ada hadiyu, dia boleh halal sepenuhnya. Adapun orang yang ada hadiyu, tidak halal, tidak boleh halal. Tetapi dia termasuk dalam firman Allah, faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi. Termasuk dalam hal umrah telah masuk ke dalam haji hingga ke hari kiamat. Apa makna umrah telah masuk ke dalam haji hingga ke hari kiamat? Hak ni betul. Hak ni memang Nabi SAW pun nak gitu juga. Kalau kita kata hak ni kata-kata Ibnu Abbas, hak Nabi nak pun gitu juga. Sebab itulah jadi haji qiran. Ini umrah masuk ke dalam haji, buat pada musim itu sekali ya. So kalau kita kata umrah masuk ke dalam haji, yang ni buat umrah dulu, selesai buat umrah buka ihram kapal, pada tu pakai ihram haji, itu umrah masuk ke dalam haji juga. Yang ni buat umrah dulu, lepas tu haji. Dalam Quran sebut faman tamatta'a bil umrati, sesiapa yang menikmati, sesiapa yang buat umrah hingga kepada, lepas pada tu dia buat haji pula. Yang ni dalam musim haji, kemudahan yang lagu ni, itu orang panggil haji tamattu'. Memang Nabi nak juga lagu tu. Ni sampai kiamat boleh buat lagu ni, sama ada dalam bentuk qiran ke ataupun dalam bentuk tamattu'. Satu lagi makna umrah masuk dalam haji ni ialah umrah masuk yang ni boleh dikerjakan pada musim haji, pada bulan-bulan haji. Tidak seperti mana yang diterima semasa jahiliah, orang kafir Quraisy. Umrah tak boleh buat pada musim haji, dosa besar. Itu yang ketiga. Ni pun betul juga, boleh juga. Nabi SAW buat hari tu dengan sahabat-sahabat dia tu, buat umrah lagu ni lah pada musim haji lah. Pada musim haji lah buat. Hak ni sampai kiamat boleh. Tak ada dah hak jahiliah, tak ada. Tak boleh buat pada musim haji. Itu juga maksud umrah telah masuk ke dalam haji, yang ni ke dalam musim haji.
umrah boleh dibuat juga dalam musim haji. Itu maksudnya. Betul lah. Pada musim haji dan pada bulan-bulan haji. Adapun sebelum pada tu tak boleh. Salah besar. Dengan dia istihar gini sampai ke hari kiamat, bukan untuk sementara, bukan untuk sahabat-sahabat dia tu saja, tapi untuk umat dia sepanjang masa boleh buat lagu. Nak buat umrah bukan pada musim haji pun boleh, nak buat pada musim haji pun boleh. Tak ada sikit apa halangannya. Jadi kurang ke apa ke tak ada, serupa. Dua tiga maksud tadi, dakhalatil umrah fil hajj ila yaumil qiyamah. Abu Daud kata mungkar ni bukan hadis tu. Hadis tu memanglah betul, dia terima seperti kita jugalah, orang lain pun terima seperti tadi dengan makna salah satu daripada makna tadi. Boleh umrah masuk ke dalam haji, yakni dikerjakan sekali sebagai qiran. Boleh. Boleh. Umrah masuk ke dalam haji, yakni buat umrah dulu lepas tu buat haji sebagai haji tamattu, orang panggil. Memang boleh. Dua. Yang ketiganya umrah masuk dalam haji, yakni umrah boleh dikerjakan pada musim haji. Ketiga-tiganya boleh. Apa yang mungkarnya? Imam Abu Daud kata mungkar itu bukan isi dia tu. Isi dia tu tak ada apa. Memang Nabi SAW pun nak gitu. Hak mungkarnya ialah nisbah di sini. Nisbah dikatakan Nabi SAW kata mengikut sanad ni, berdasarkan sanad ni. Hak ni mungkar. Yang betulnya berdasarkan sanad ni berhenti setakat Ibnu Abbas saja sebagai kata-kata beliau, bukan sebagai kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu ni. Lepas tu dia amal lagi lah, mauqufun alaih, pada muka surat 403. Qultu وقد أخرج هذا الحديث البيهقي قال أخبرنا semua panjang ni, عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر ومعاذ بن معاذ عن شعبة وكأنه أراد والله أعلم أصحابه الذين حلوا واستمتعوا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلهف حيث ساق الهدي فلم يحل ولو كان متمتعا بالعمرة إلى الحج لم يتلهف عليها والله أعلم. Orang-orang yang kata Nabi SAW melakukan haji tamattu, salah satu dalil dia, walaupun ini bukan di tempat dia, ni bab haji ifrad ni, dalam bab haji ifrad ni, tapi Nabi SAW kata. Tapi bagi orang yang tak terima Nabi SAW buat haji tamattu, dia kata hadis ni tak ni, keliru ni, sebenarnya mauquf. Sekarang Ibnu Abbas nak kata Nabi kata tidak. Sebab kalau Nabi kata, orang akan boleh simpulkan bahawa Nabi SAW telah melakukan haji tamattu. Sebab dia kata hadhihi umratun istamta'na biha. Ini adalah umrah yang kita nikmati. Kita tu siapa? Termasuk dia lah kecek tu. Bermakna dia buat umrah. Apa dia buat haji tamattu. Supaya sahabat-sahabat yang lain, cuma dia tidak boleh buka ihram dengan sebab dia bawa binatang kurban. Tu je kata dia. Tapi dia kata di sini bawah ni, kita ni maksud Nabi tu, kalau kita kata ini Nabi kata lah. Sebab ada dalam riwayat Baihaqi seperti bawah ni memang daripada Nabi SAW, bukan berhenti setakat Ibnu Abbas. Kalau kita kata ini hak Nabi lah, maka maksud dia kita ini adalah umrah yang kita nikmati. Kita tu maksudnya sahabat-sahabat dia, tak termasuk dia. Sebab kalau termasuk dia, apa makna dia kesal? Kalaulah aku tak bawa, kalaulah aku tahu kalau akan datang sebab perkara lepas, aku tak bawa binatang ni, apa makna dia duduk kesal, menyatakan kekesalan dia tu. Dan dia kata molek buat lagu ni. Kalau dia sendiri duduk buat gitu dah. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak melakukan haji tamattu. Bagi orang yang menafikan, orang yang mengatakan dia melakukan haji tamattu, dia pegang hak ni lah. Inilah umrah yang kita nikmati. Kita tu termasuk dia,
termasuk dia. Dia faham gitu. Masing-masing lah. Benda-benda gini yalah. Kalau orang ramai hak tak ngaji ni dia jemu. Tapi kepada hak ngaji jemu pasti molek halus tu sikit. Ini adalah umrah yang kita tu termasuk dia kau. Kalau tak termasuk dia, apa dia tidak kata ini adalah umrah yang kamu nikmati? Kamulah sahabat-sahabat dia. Ni kita tu termasuk dia. Tak apalah. Hak ni Syekh Khalil Ahmad kata, kalau Abu Daud kata mungkar kok mana? Tentu dah hadis isi dia ni tidak mungkar. Abu Daud kata sanad dia sepatutnya mauquf, bukan pergi kepada Nabi. Ada orang bantah, termasuklah Syekh Khalil Ahmad. Dia kata mungkar kok mana? Ni Imam Muslim dalam sahih dia pun ada juga riwayat ni lagu ni. Daripada Nabi. Tak ada mungkar. Tak ada mungkar. Atau mungkin sekali lagi Imam Abu Daud kata mungkar ni umratun istamta'na biha, umrah yang kita nikmati. Boleh mengelirukan, mewahamkan bahawa Nabi SAW juga melakukan haji tamattu seperti sahabat-sahabat dia. Sepatutnya hak tidak mungkarnya ini adalah umrah yang kamu nikmati, bukan kita. Kalau kita ni mengelirukan, sebab Nabi tidak melakukan haji tamattu, apa dia nak kata kita? Itu yang mungkar. Boleh jadi juga. Sebab kalau nak kata sanad ini dah mauquf, hak marfu' tidak sahih, dah ada dalam Muslim dalam apa nak kan? Mungkin di situ hak Imam Abu Daud kata mungkar tu di situ. Tetapi dari segi bahasa tidak salah. Kalau seseorang tu kata kita ni, tidak semesti dia. Seperti seorang ayah kata, inilah rezeki yang Tuhan beri kita dapat makan ni semua. Tidak semesti dia makan sekalian si ayah tu. Anak-anak ya maksudnya. Tak boleh lagu tu. Boleh kata. Ni pun lagu tu. Apa ya kita nak kata mungkar gitu semuanya. Mana kita tahu? Mana kita dapat pastikan dak Ibnu Abbas kata Nabi kata lagu ni. Kita nak kata mungkar pula. Atas dasar apa? Atas dasar Ibnu Abbas salah kau mana-mana perawi yang salah. Kalau perawi mana-mana perawi di bawah daripada Ibnu Abbas ni salah, siapa? Cuba kaya. Siapa? Dan duduk mana hak sebenarnya? Hak Nabi SAW kata hadhihi umratun istamta'tum biha. Istamta'tum. Duduk hak tu. Duduk mana? Memang dia kata lagu ni. Artinya hak Imam Abu Daud kata mungkar, dia komen gitu gini ni tidak semesti diterima oleh semua ulama, oleh ulama hadis dak. Banyak tempat ulama pertikaikan. Dan tidak semesti hak tu adalah kata putus. Hak terakhir muktamad dah, tak boleh. Tak boleh nak bantah, tak boleh nak takwil, tak boleh nak kata apa. Dak. Itu satu pendapat. Satu ijtihad dia. Ni waqad akhraja Muslim fi sahihihi hadzal hadis. قال حدثنا سنة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها. Dalam Muslim itu sahih. Apa mungkar? Apa mungkar? Tidak mungkar. فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة فعلم, kata Syekh Khalil Ahmad, diketahui dengan hadis Baihaqi dan hadis Muslim bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ja'far ni Uthman bin Abi Shaybah anna Muhammad bin Ja'far haddathahum ni. Mana? Marfu'an. Kadzalika rawahu Abu Daud At-Tayalisi. Bukan Baihaqi saja. Abu Daud At-Tayalisi. Bukan Abu Daud kita ni Abu Daud As-Sijistani orang panggil. Ada satu lagi Abu Daud At-Tayalisi. Tu lain. Abu Daud At-Tayalisi juga meriwayatkan secara marfu. Faqaulu Abi Dawud wa hadha munkar mahallu nazar. Kata-kata Abu Daud ini hadis munkar mahallu nazar. Itu bahasa halus lah. Satu tempat yang perlu diperhatikan. Kalau bahasa kasar kan, boleh dipertikaikan. Dipertikaikan. Tidak benar
Itu kalau kerah lah. Tapi dia beradab mahallu nazar. Dia kata ini adalah tempat yang perlu direnung. Beradab lah, tempat yang perlu direnung. Tak boleh terima bulat-bulat gitulah. Boleh jadi juga maksud dia, ni lagi dia sebut, iaitu ini mungkar ni ialah dakhalatil umrah fil haji ila yaumil qiyamah. Hak tu musyar ilaihi. Musyar ilaihinya hak tu. Ini umrah masuk ke dalam haji hingga ke hari kiamat. Maksud dianya ialah kalam ini min jumlati hadis Ibn Abbas munkar. Kalam ini termasuk sebagai hadis Ibnu Abbas munkar. Wa yushiru ilaihi ma fi Muslim fa innal umrah qad dakhalat fil hajj ila yaumil qiyamah. Dzakarahu bi tariqid dalil. Hak ni sebagai dalil Ibnu Abbas sebut. Hak ni tidak hak Nabi kata. Tidak hak Nabi kata. Wa qad dakhalatil umrah fil hajj ila yaumil qiyamah, bukan hak Nabi kata. Hak ni hak Ibnu Abbas kata sebagai dalil kepada hak sebelumnya. Hak ni hak mungkar. Boleh jadi sebab dia orang besar kan, cuba tengok kod ni, takut-takut ada jalan. Hak dia kata mungkar tu, boleh kita pelepah dia. Sebab dalam Muslim fa innal umrah qad dakhalat fil hajj ila yaumil qiyamah. Yani Ibnu Abbas menyebutnya sebagai dalil, sebagai dalil kepada haji tamattu' itu dibenarkan, sebagai dalil hak Nabi kata, kepada hak Nabi kata sebelum pada tu lah. Wa zahir anna iradat dalil min Ibn Abbas la min Rasulillah. Bukan Rasulullah ni buat sebagai dalil ni, hak Ibnu Abbas. Hak ni wa qad dakhalatil umrah fil hajj, ini kata-kata Ibnu Abbas. Hak ni mauquf pada Ibnu Abbas. Hak sebelum pada tu memang Nabi kata. Jadi waqad dakhalatil umrah fil hajj ini bukan Nabi sebut sebagai dalil dah, Ibnu Abbas sebut sebagai dalil. Tapi di sini mengelirukan, semacam Nabi sebut sebagai dalil. Itu yang mungkar, bukan hak lain. Boleh jadi juga ada yang kata begitu. Wa amma at-tawjih alladhi ashara ilayhi al-Baihaqi biqawlihi wa ka'annahu arada ashabahu alladhina hallu wastamta'u ila akhirih la haja ilaih. Tak perlu, kata dia. Ta'wilan Baihaqi yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kita tu tak termasuk dia, maksudnya sahabat-sahabat. Fa innahu laysa al-murad bil istimta' bil hil, walakin al-murad bil istimta' bil umrah. Dia kata tak perlu. Kadzalika fil qaul istamta'na biha ay bil umrah. Tak apalah, masing-masing hatu tu gitulah. Ni kata begini, ni kata begini. Kalau kita terima kata-kata Ibnu Abbas sekalipun, Ibnu Abbas nak kata benda lagu ni kalau kita kata berhenti setakat dia nak guna fikiran dia sendiri benda lagu ni, tak boleh. Mesti dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kalau lagu tu, ini orang panggil mauquf fi hukmil marfu'. Bila mauquf fi hukmil marfu', tak apa lah, serupa dengan marfu' juga. Lepas tu apa duk bahas panjang gini, ini bahasa dia dah ilmu. Bila ilmu dia pergi siapa halu gitulah. Moga kita hadis, dia guna ilmu hadis. Ilmu hadis. Apa yang kita kata bahas kecil-kecil gitu, kecil pun kena bahas cara dia. Pasal dia sebut hadza munkar. Hak mana hak munkar? Hak mana hak munkar? Di situlah benarnya perbincangan. Sampai ke hari kiamat. Tak apalah, kita akan jumpa lagi akan datang. Ada yang mengatakan tak boleh pula gini-gini. Waktu kita akan sambung kemudian lah. Hanya setakat tu lah dulu untuk malam ni. Tak habis juga. Tak apalah, setakat tu dulu. Wallahualam.